Okay, so hari ni kita masuk tajuk pantulan 11.3. Okay, masih lagi bab 11, isometri, transformasi. Okay, so seperti yang kita telah belajar, isometri transformasi ada 3, di mana yang pertama yang kita belajar hari Isnin lepas iaitu translasi. Okay, 2 hari kita belajar. Dan kali ini kita masuk kepada pantulan. So ini isometri transformasi yang kedua, pantulan. Okay, so tengok kepada situasi ni. Okay, so ini adalah situasi di mana kita melihat cermin. So sebelah kanan. Okay, sebelah kanan ni, ini adalah objek. Objek maksudnya kita lah. Okay, kita yang berada di depan cermin. Manakala sebelah kiri ni adalah apa yang kita nampak di dalam cermin. Okay, so maksudnya kita angkat tangan mana? Tangan kiri kan? So dalam cermin nampak kita angkat tangan kanan. Itu yang dikatakan songsang. Image songsang. Okay, terbalik. Okay, so next. Okay, so 11.3.1 pantulan. Apabila Pravina melihat cermin sambil menyikat rambut, okay, dia akan dapat melihat rupa parasnya pada cermin tersebut. Image Pravina dalam cermin, okay, terhasil, okay, ialah hasil pantulan. Okay, so pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Okey, so garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey. So dalam ni kita kena masukkanlah paksi pantulan dalam definisi pantulan. Okey, so kita tengok lebih lagi. Okay, so ada aktiviti di atas tu, tapi cikgu ambil dia punya rumusan sahaja. So, di bawah suatu pantulan, yang pertama, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Maksudnya, paksi pantulan di tengah-tengah. So, sebelah kiri. Kalau sebelah kiri objek, so sebelah kanan lah image. Okay, di tengah-tengah ni adalah paksi pantulan. Okay, so yang kedua, objek dan image mempunyai jarak serenjang yang sama. Okay, jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okay, jarak serenjang tu maksudnya, okay, so ini garis paksi pantulan kan? Okay, jarak serenjang tu kita kira daripada objek ke image ke paksi pantulan. So ini jarak serenjang 90 darjah. Sama juga dengan image. Dari paksi pantulan ke image, 90 darjah. Itu dinamakan yang dimaksudkan dengan jarak serenjang yang sama. Maksudnya jarak ni sama antara dua ni. Okay. So yang ketiga, bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek. Tetapi orientasinya songsang. Macam tadilah. Okay, bila kita tengok cermin, kita angkat tangan kiri. Dalam cermin nampak kita angkat tangan kanan. Itu maksudnya orientasi songsang. Okey, yang keempat, image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Apa maksud ni? Okey, contoh ni cermin. Allah, cermin cantiknya. Okey, contoh ni cermin. Okey. So, cikgu letakkan tangan cikgu dekat cermin. Jari lah, jari. Okey, cikgu letakkan jari dekat cermin. So, dekat mana titik tu? Dekat cermin ni kan? So dekat dalam image pun jari yang tersentuh tu pun pada cermin tu juga.
Itu maksudnya titik yang sama. Maksudnya titik objek tu menyentuh pada paksi pantulan. Okey, paksi pantulan. Nanti kita tengok. Untuk nombor 4 ni dia merujuk kepada apa. Okey, so simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara suatu bahagian atau sisi suatu arah objek. So, garis simetri ialah garisan yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen, dua bahagian yang sama. So, garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan image. Garis simetri ialah paksi pantulan bagi objek dan image. Maksudnya garis simetri itu merujuk kepada paksi pantulan. Okey. So, sifat image. Okey, so kalau kita ingat balik yang kita belajar translasi. Translasi sifat image dia apa? Objek dan image. Okey, bentuk, saiz dan orientasi sama kan? Bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Tu translasi. Okey. Tapi kalau pantulan, okey, bentuk sama, saiz pun sama. Okey, maksudnya dengan translasi dia sama, bentuk dengan saiz dia punya sifat tu sama. Okey, masih sama. Okey, cuma tengok B, image mempunyai orientasi berbeza. Okey, image mempunyai orientasi berbeza, bersongsang sisi dan membentuk image cermin antara satu sama lain. Maksudnya orientasi dah berbezalah, bersongsang. Songsang maksudnya orientasi berbeza. Okey, kadang-kadang dia akan guna orientasi berbeza, kadang-kadang dia akan guna image songsang perkataan tu So seterusnya okey. Yang ni antara corak yang berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Okey, so sifat simetri, sifat image bagi pantulan. Ni yang cikgu ambil tadi. Berdasarkan sifat image ni, okey, objek dan image, okey, bentuk dia sama, saiz pun sama. Okey, cuma orientasi dia berbeza atau songsang. So, yang mana ni? A ni adakah pantulan A? Adakah A pantulan? Yalah. Okey, kalau ikutkan ini adalah pantulan. Di mana yang cikgu gariskan tu tak cantik Okey, cikgu guna garisan. Okey. So, garisan tu yang cikgu guna tu, itu adalah paksi pantulan. Okey, maksudnya mungkin atas ni objek, so bawah ni adalah image lah. So, A adalah pantulan. Pantulan. Okey. Nampak macam tak ada perbezaan orientasi. Okey, sebab dia adalah apa tu? 2, 4, 6. Heksagon sekata kan? Heksagon sekata. Sebab tu nampak macam orientasi dia tak ada beza. Sebenarnya orientasi dia berbeza. Okey, dia dah disongsangkan. Okey, B. Tengok B. Adakah B pantulan? Orientasi pantulan ke ni? Tidak. Dia nampak macam apa ni? B. Boleh tulis dekat group. Ingat tak? Sifat-sifat dia macam apa ni?
Orientasi dia masih sama kan? Maksudnya ini adalah sifat untuk apa? Transformasi apa? Sifat dia masih sama. Sorry, orientasi dia. So, merujuk kepada betul. Translasi ke? So, ini adalah translasi. So, bukan pantulan. Bukan pantulan ya. So, ianya merujuk kepada translasi untuk B ni. Okay, bagus. Okay, C. Adakah C orientasi pantulan? Pantulan. Okay, pantulan. Kenapa? Sebab kita ada garis pantulan dekat tengah-tengah tu sebenarnya. Okay. So, garis pantulan dekat situ. Okay. Sebab itulah dikatakan orientasi dia songsang. Okay. So, sebelah kiri ni objek, sebelah kanan ni image. Okay. Image dia disongsangkan. Okay. Diterbalikkan. Okay. So, next. Okay. Soalan 1. Antara berikut yang manakah menunjukkan pantulan? A, B, C, D. Ingat, pantulan mesti saiz sama, bentuk sama dan orientasi berbeza. Saiz sama, bentuk sama, orientasi berbeza. Itu pantulan. So, yang mana ni? Boleh tulis jawapan. Siapa jawab? Cikgu tak nampak. Siapa yang jawab tu? Saya, Syafika. Syafika. Jawab apa? B. Okey, B. Syafika jawab B. Yang lain? Yang lain boleh tulis dekat ruangan chatting kita. Teka je. Salah tak apa. Nanti kita belajar daripada kesalahan. Syafika teka B. No. Madu. Kita sekarang nak teka yang mana pantulan. A, B, C, D. Mungkin ada 1, mungkin ada 2, mungkin ada 3 atau mungkin semuanya pantulan. So yang mana? A, B, C, D. A. Okay. Madu pilih A. Fazana A, B. Suraya A dan B. Divashri B. Ni tak ada nama. Cikgu tak boleh baca. Gambar ikan tu siapa? Siapa gambar ikan tu? Comel ikan dia. Okey, pun jawab B. Okey, so kita teruskan kepada jawapan Ramai dah cuba jawab. Okey. Oh, Khaira. Okey. Okey, bagus. Okey, tahniah kerana mencuba. Okey, so kita cuba cari jawapan. Okey, tengok A. A ni, okey, lebih kepada apa? Kalau ini objek dan ini adalah image. Okey, so kita tengok sifat dia. Bentuk sama. Okey, bentuk sama. Apa lagi? Dia punya saiz pun sama. Okey, sekarang kita belajar pantulan. Orientasi dia macam mana? Orientasi dia mesti berbeza kalau pantulan. Berbeza ataupun songsang. Songsang tu terbalik lah. Kalau baby songsang, maksudnya dia tak masuk laluan, dia terbalik. Kepala dekat atas. Sepatutnya baby tu bila dah nak lahir, kepala dekat bawah. So bila kata songsang, kepalanya bukan berada di bawah. Okey. So terbalik. Songsang terbalik. Berbeza. So maksudnya, tengok orientasi dia. Sama ke berbeza?
Untuk A. Sama ke berbeza? Ni macam chop kan? Kita chop objek, kemudian kita chop pula image. Betul? So ini adalah translasi. Translasi. Sebab tengok orientasi dia sama. Okay, orientasi dia sama. Okay, tengok B. B ni nampak lah. Okay, B tu nampak memang dia adalah pantulan. Sebab dia kita lukiskan paksi pantulan dekat tengah. Okay, so kiri objek, kanan image. Dan dia punya orientasi pun terbalik. Okay, tengok C. C tu macam mana? C tu sebenarnya pantulan juga. So, mana dia punya paksi pantulan? Paksi pantulan. Sinilah. Nampak? Ini yang kata kena pada paksi pantulan. Titik yang kena pada paksi pantulan. Okay? Objek tu dia melekat pada paksi pantulan atau cermin lah lebih kurang. Okay? Maksudnya image dia pun melekat pada cermin juga. Okay? So, image pun berada pada paksi pantulan. Okay, so C pun pantulan. Okay, tengok D. D ni kalau cikgu letak garis pantulan macam ni, betul ke? Betul ke? Adakah ianya pantulan? Boleh jawab dekat grup. Ada yang jawab tak? Boleh jawab dekat grup. Okay, so maksudnya ramai yang setuju jawapan tidak atau bukan pantulan. Okay, good. Kenapa bukan pantulan? Sebab yang ni tengok, dia ada dekat tengah tu. Sebelah sini macam donat. Maksudnya bentuk dia dah tak sama. Tak sama. So bukan pantulan. Okey, so untuk menjawab soalan ini, awak hanya perlu pilih yang mana. So jawapan awak adalah B dan C. Okey. So yang lain tu boleh abaikan lah. Dia tak minta berikan justifikasi, berikan alasan. So tak perlu. Kalau dia minta berikan alasan, awak boleh kaitkan dengan 3 sifat ni lah. Sifat bagi pantulan. Dari segi saiz, bentuk dan orientasi dia. Okay, next. Okay, so sekarang sebelum kita pergi kepada melukis, ada soalan tak nak tanya? Kalau semua clear, boleh tulis dekat group clear. Cikgu tak naklah syok sendiri. Kan ajar-ajar ramai tak faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, so clear. Okay, good. Okay, so sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak lengkapkan lukisan. Maksudnya dia bagi kita image, dia bagi kita objek, Yang dah ada lukisan ni itu adalah objek. So kita kena lukis image dia. Okay, so ingat daripada yang awal tadi, apa dia cakap? Okay, dekat page ni, objek nombor 2 tu di bawah suatu pantulan. Sekejap, cikgu ambil warna pink. Okay, objek dan image mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Comelnya. Okay, so objek dan image mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okay,
Sekejap, hilang pula saya punya mouse. Sekejap. Okay. So next, apa maksud tadi? Okay, garis serenjang, jarak yang sama. Okay, maksudnya kita akan bina garis serenjang. Okay, dekat sini tak nampak lagi. Sekejap, ada tak gambar? Okay, tak apalah. Okay, so garis serenjang maksudnya cikgu akan cuba lukis. Okay, yang berserenjang tu maksudnya ini paksi simetri. So kalau serenjang, garisan macam ni lah serenjang. Okay, garisan serenjang di mana kita dapat 90 darjah. Okay, daripada garis pantulan, okay, ke garis serenjang tu kita dapat 90 darjah. Okay, itu maksud dia. Kita lukis garis serenjang, okay, daripada titik bentuk tadi. Okay, so kita dah dapat satu. Kita lukis yang seterusnya. Okay, titik yang seterusnya dekat sini. Dekat sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Okay, so seterusnya dekat sini ada titik dia. So cikgu lukis yang panjang lah ini. Okay, tak apa, lukis dulu. Nanti cikgu terangkan. Okay, ni kita akan guna garis serenjang yang sama untuk pergerakan dua titik tu. Okay, dekat sini. Okay, so kita tengok yang atas sekali. Okay, yang atas tu. Okay, okay, nampak titik tu kena pada garis pantulan. Okay, itu adalah paksi pantulan, paksi pantulan. Maksudnya titik yang paling atas tu, okay, dia memang dah kena pada paksi pantulan. Okay, so maksudnya titik yang kita nak adalah titik yang sama jugalah. Okay, titik yang sama juga. Sama dengan yang bawah sekali tu. Okay, titiknya kena pada paksi pantulan. Maksudnya image pun berada pada titik yang sama. Okay. Okay, next. Kita tengok titik yang kedua ni. Yang ketiga lah ini. Okay, yang tu kan. So, tengok jarak titik tu dengan jarak paksi pantulan. Okay, 1, 2. Okay, maksudnya 2 unit. Okay, 2 unit jarak dia. Okay, tu untuk objek. So, untuk image, jarak yang sama juga dari paksi pantulan. So, mula kira daripada paksi pantulan. 1, 2. Maksudnya, titik kita ada kat sini. Okay. Okay, next. Titik yang seterusnya, kita ambil yang dekat ni. Okay, yang cikgu tulis anak panah tu. Okay, so itu adalah titik objek. Kita tengok jarak dia. 1 sahaja. 1 unit. Okay, jarak titik tu dengan paksi pantulan. Maksudnya untuk image, jaraknya pun 1. So dekat sini lah. Okay, kita ada lagi titik yang belum dipindahkan. Yang hujung ni. Okay, titik objek yang hujung tu. Okay, so kita kira berapa unit jarak objek tu, titik objek tu dengan paksi pantulan. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 So, daripada paksi pantulan mesti 4 juga untuk titik objek. Titik image. So, kita mula kira 1, 2, 3, 4. So, titiknya dekat sini. Okey, so sekarang kita guna pembaris dan pensel
Okay, lengkapkan kita punya image. Okay, guna pensel sebab awak perlu kalau ada kesalahan boleh padam. Jangan guna pen. Okay, so padankan, okay, gariskan titik-titik tu. Okay, nampak sama kan? Okay, seterusnya nak sambung titik mana? Okay, sorry tak. Okay, so seterusnya titik ni cikgu sambung ke sini. Okay, nampak sama kan? Okay, seterusnya titik ni sambung pula ke sana ujung tu. Okay, so last kali titik yang bawah tu cikgu sambung. Okay, nampak tak? Sekarang dah lengkap. Okay, sekarang cikgu punya image dah lengkap. So macam tu lah cara kita lukis image bagi pantulan. Okay tak? Kalau okay, type dekat group. Kalau tak okay, cikgu ulang sekali lagi. Okay, Syafiqah kata okay. Yang lain? Jangan risau. Kita ada banyak lagi ni contoh-contoh yang cikgu dah sediakan. Soalan-soalan yang kita boleh cuba selesaikan sama-sama. Okay, Alhamdulillah. Okay, jom kita ke soalan ataupun yang seterusnya. Okay, kita ada 2 lukisan lagi kat sini. Okay, so ingat, lukis garis serenjang kepada paksi pantulan. Kat sini mana paksi pantulan? Paksi pantulan adalah garis putus-putus tu. Okay, itu adalah paksi pantulan. Okay, so semua garis putus-putus tu itu adalah paksi pantulan. Okay, so ingat langkah pertama tadi. Okay, cikgu kuruskan sikit dia punya line tu. Okay, boleh guna, nak lukis line tu boleh guna pensel. Tak perlu buat yang apa panggil terlalu tekan lah. Just nice je untuk kita letakkan titik-titik kita tu. Okay, so yang pertama cikgu lukis garis senjam macam ni. Okay, yang kedua sini. Yang ketiga cikgu guna titik yang hujung tu. Okay, kita tarik. Okay, sampai ke hujung sini. Ni tak kisah panjang mana. Okay, asalkan kita boleh kira unit. Objek tu sama dengan unit image. Okay, so next. Okay, kita tengok dekat objek ni, dia ada berapa titik. Okay, cikgu guna warna hijau. Okay, 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kita ada 8 titik. So nak bagi faham, cikgu tulis dulu 1, 2, 3, 4. Ni tak perlu tulis Cikgu tulis ni nak bagi kamu faham titik mana yang cikgu tengah kira. Kalau depan-depan boleh tunjuk dengan jari. Okay, so sekarang kita cuba. Okay, guna warna biru lah. Kalau warna lain nampak tak? Sekejap. Okay, so sekarang kita tengok titik 1. Titik 1 tu dekat atas paksi pantulan. So maksudnya objek image bagi titik 1 pun samalah. Okay, mesti kat situ juga. So tak perlu buat pengiraan lah. Okay, so tengok titik 2. Titik 2 tu jarak dia 1. Okay, 1 unit
dengan paksi pantulan. So, image bagi titik 2 adalah 1 unit juga. Okay, dengan paksi pantulan. So, titik 2 dekat sini. Okay, so cikgu dah pindahkan titik 2. Sekarang, okay, kalau awak takut confuse, awak boleh terus lukis garisan. Terus lukis garisan. Takut confuse bila dah buat banyak-banyak titik tu, tak nampak dekat mana pula nak buat garisan. Boleh. Okay, tak ada masalah. Terus lukis garisan. Okay, next kita tengok titik yang ketiga. Okay, titik yang ketiga juga 1 unit dengan paksi pantulan jarak dia. So, image bagi titik 3 juga 1 unit lah. Okay, dah lukis. Kemudian kita terus lukis. Kita terus lukis bagi awak nampak. Okay, next. Titik yang keempat. Titik yang keempat jarak dia dengan paksi pantulan adalah 1, 2. Okay, so daripada paksi pantulan 2 unit, 1, 2. So dekat sini Okay, so cikgu terus lukis. Okay, so next titik yang kelima. Okay, yang kelima. Ada 8 titik. Cikgu dah salah tu. Tak apalah. Yang kelima yang ni ujung ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit 4 unit dari titik kelima dan paksi pantulan. Maksudnya 4 unit jugalah. 1, 2, 3, 4. Okay, so dekat sini. Okay, so cikgu sambungkan garisan daripada titik 4 ke titik 5 tadi. Okay, cikgu dah sambung. Okay, so next. Okay, ni titik 6 Ni titik 6. Okay, so kita gerakkan 1, 2. Okay, jarak dia 2 unit. So maksudnya daripada paksi pantulan 2 unit juga. Okay, dekat sini. Okay, so cikgu sambungkan. Okay, dah. Okay, seterusnya titik 7. Okay, 1, 2. 2 unit. So maksudnya daripada paksi pantulan 2 unit juga. Okay, dekat sini. Okay, so titik ke-8 tu berada pada mana? Pada titik yang ke-8 objek juga. Okay, sebab dia berada pada paksi pantulan kan titik dia. So kita lengkapkan daripada titik 6 image tadi, sambungkan ke titik 7 dan sambungkan titik 8 tadi. Okay, dah siap. Okay, so dalam awak punya lukisan tu, awak hanya kira sajalah. Macam cikgu tunjuk ni, guna warna oren tu kan. Tapi untuk lukisan awak hanya kira di atas angin. Faham tak maksud cikgu? Kira atas angin. Maksudnya jangan tinggalkan jejak. Tapi kalau tak boleh juga nak tinggal jejak pun boleh. Tapi nampak messy lah. Nampak bersepah macam cikgu punya lukisan ni. Okay. So yang setakat ni faham tak? Yang nombor 2A ni. B tu dia lain sikit. Dua A faham ke tak? Okay. Okay, so next. Okay, soalan B. Soalan B tu, okay, ingat kita perlu buat garis serenjang. Okay, garis serenjang pada paksi pantulan. Garis serenjang pada paksi pantulan. So untuk untuk B,
cikgu akan lukis garis serenjang dia. Okay, so titik ni tak perlu lukis lah. Okay, sebab dia dah berada pada paksi pantulan. So, okay, yang ni, tengok yang ni. Cikgu tanda dululah. Kan awak tak nampak cikgu ni, yang mana. Okay, ni titik 1. Titik 1 tu dah berada pada paksi pantulan, so tak perlu buat lah. Tak perlu alihkan dia. Nombor 2 situ titik, nombor 3 sini, nombor 4 dan last kali nombor 5. Nombor 5 pun berada pada paksi pantulan titik dia. So nombor 1 dan 5 tu kekal titik image dia pun. Okay, so next kita buat untuk nombor 2, 3 dan 4 je. Garis serenjang. Okay, so garis serenjang daripada 3, tengok macam ni. Serenjang dengan paksi pantulan. Dia mesti garis tu berserenjang dengan paksi pantulan. Okay, berserenjang dengan paksi pantulan. Okay, so dekat sini cikgu dapat ni, tengok ni. Ni adalah, ini yang dikatakan berserenjang dengan paksi pantulan, sudut 90 darjah. Okay, so kalau paksi pantulan tu sengit macam tu, so kita kena ikutlah garisan dia. Tengok garis serenjang dia yang mana. Okay, so seterusnya. Okay, nombor 4 dan 2 tu dia berada pada garis serenjang yang sama. Bersenyum. Okay. So nombor 4 dan 2, okay, dia guna garis serenjang yang sama untuk kita alihkan titik-titik tu. Nombor 5 tak perlu, nombor 1 tak perlu. Okay, jom kita gerakkan titik. Okay, so nombor 1 titik yang asal. Okay, ni lah, tak nampak. 1 titik yang asal warna biru tu. Okay, nombor 3, tengok berapa unit. 1. Yang ni separuh je. Maksudnya 1 separuh, 1 unit separuh. Okay, so jarak yang sama lah juga untuk titik image 3. So separuh 1. So dekat sini lah. Okay, dekat sini yang cikgu bulatkan tu. Okay, so kita lukiskan garisan. Okay, sambungkan daripada titik image 1. Ya Allah, sekejap. Titik image 1 sambungkan kepada titik image, tu 3, belum. Cikgu ni. Okay, belum sorry. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Kita gerakkan nombor 2 dulu. Okay, nombor 2 ni jarak dia adalah 1 unit. Tengok 1 unit. Okay, daripada titik tu ke paksi simetri 1 unit. So 1 unit jugalah. So dekat sini. Okay, so baru boleh sambung. Okay, nombor 1, titik 1 sambung ke titik 2 image. Okay, titik 1 sambung ke titik 2 image. Okay, so tadi kita dah ada titik 3 image. So boleh sambung lah titik 3 image. Nak mengelakkan daripada keliru. Okay. Okay, so next kita pindahkan titik 4 pula. Okay, titik 4. Lupa. 1, 2, 3. Okay, maksudnya 3 unit jarak dia. So untuk image pun 3 unit lah. 1, 2, 3. So dekat sini. Okay, titik dekat situ. Okay, so guna okay, so daripada titik 3 image sambung ke titik 4.
Okay, so sekarang kita dah ada titik yang terakhir 5 kan, iaitu berada pada paksi simetri. So terus sambung je lah. Okay, daripada titik 5 sambung ke titik 4 image. So kita dah dapat image bagi objek tersebut. Nampak simetri kan? Nampak sama kan? Untuk yang ni faham tak? Ke nak cikgu ulang balik? Untuk B. Untuk B tu okey ke? Okey, Alhamdulillah. Okey, good. Okey, tak apa. Yang tak faham nanti tengok balik video ni nanti. Okey, cikgu ada sediakan banyak latihan ni. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. Okey, so nombor 3 pun, 3A pun image, paksi pantulan dia sengit macam tu. Paksi pantulan dia sengit. So, jangan risau. Kita lukis kita punya, apa tadi cikgu cakap? Garis serenjang. So, kita ada 3 titik kat sini. Titik 1, titik 2, titik 3. Okay, objek segitiga kan ada 3 titik. So, kita nak pindahkan ke 3 titik tu supaya kita dapat objek segitiga yang songsang. Okay, so kita lukis garis serenjang. Okay, dari titik pertama garis serenjang. Garis serenjang tu mesti kena pada mesti 90 darjah mesti 90 darjah. Tengok ni 90 darjah ni. Okay, so next garis serenjang kedua, dia pada titik 2. Dia hang kejap. Okay, sekejap. Okay, so garis serenjang yang ketiga, okay, pada titik yang ketiga tu. Okay, sampai situlah. Okay, so kita dah buat garis serenjang. Sekarang kita nak gerakkan titik-titik tu. Okay, kita gerakkan titik-titik tu. Guna merah untuk gerakkan titik. Okay, gerakkan titik 1 dulu. Tengok berapa unit. 1,5. Okay, so jarak dia 1,5. Maksudnya image pun mesti 1,5 juga. So, 1,5 1. Dekat sini. Okay, titik pertama. Okay, next nombor 2. Nombor 2 1 2 3. Okay, 3. So maksudnya 3 jugalah daripada paksi simetri. 1 2 3. So dekat sini. Okay, so yang seterusnya, sebab yang ni simple je, so cikgu tak terus buat garisan lah. Okay, yang ketiga, titik ketiga jaraknya cuma 1 unit. So daripada paksi simetri pun 1 unit. Okay, so cikgu dah dapat 3 garisan ni. So cikgu boleh buat garisan lah. Okay, guna pembaris dan pensel. Okay, sambung je. Okay. Okay. So cikgu dah dapat image bagi segitiga tersebut. Okay, satu lagi cikgu nak tambah. Jika dalam soalan tu dia tulis segitiga yang pertama tu objek P. Okay, dia tulis P dekat situ. So bila awak lukis, okay, awak kena tulis P image ataupun P prime. Okay, P image atau P prime. Kadang-kadang ada cikgu yang dia akan guna perkataan prime. Okay, koma dekat atas tu kita panggil prime. Okay, P prime atau P image. Okay, so
Senang je kan soalan A. Okey, sekarang soalan B pula kita cuba. Okey, cikgu besarkan sikit supaya kamu nampak. Okey, so soalan ni mula-mula sekali kita, kalau dah mahir tak perlu tulis lah. Okey, 1.1 kat sini. Ni titik 2. Ada berapa titik? Ada 4. Segi 4 kan? So ada 4 titik. Okey, so kita nak lukis segi 4 ni. Kemudian kita lukis garis serenjang. Okey, nombor 1 dah memang ada pada paksi simetri. So tak perlu lukis garis serenjang. Okey, terus kepada nombor 2. Okey, so buat garis serenjang. Nombor 3. Okey, next nombor 4. Dah lari sikit. Okey. So, sekarang kita pindahkan. Okey, kita gerakkan titik-titik tu. Okey, 1. Titik 2 1, 2. 2 unit. So, dari paksi simetri 2 unit juga. 2. So, dekat sini. Okey, titik 2 image dekat situ. Okey, satu image memang dah ada dekat pada paksi simetri. Titik yang sama dengan objek. Okey, so nombor 3. Kita tengok nombor 3 dengan paksi simetri, unit berapa unit jarak dia? 1, 2, 3, 4. Okey, so next. Daripada paksi simetri 1, 2, 3, 4. So dekat sini Okey, so last kali nombor 4. Okey, nombor 4 tu 1, 2 jarak dia. So daripada paksi simetri 1, 2 juga. So dekat sini lah. Okey, so sekarang kita dah ada 4 titik. So kita cuma sambungkan guna pembaris dan pensel. Okey, 1 tu. Okey. So dah dapat. Okey, image bagi segi 4 atau rhombus tu. Okey. Setakat ni okey lagi ke? Clear? Boleh respon clear atau okey dekat group ataupun confused? Ya, cikgu. Okay, good. Boleh respon dekat group ya. Nak buka mic boleh, nak respon dekat group pun boleh. Okay. So maksudnya kamu pun bagi respon dekat cikgu, so cikgu faham lah. Okay. Okay, bagus. Okay, next kita terus kepada ni. Okay, yang ni kita transformasi pantulan tu pada paksi X atau paksi Y. Maksudnya kat sini kita guna paksi X atau paksi Y sebagai paksi pantulan. Okay. Okay, good. Okay, so kita akan guna kat sini, kita guna paksi. Okay. Paksi X atau paksi Y sebagai paksi pantulan. Maksudnya dia lah cermin sekarang ni. Okay, dia sebagai paksi pantulan. Okay, so kita ada 2 titik dekat sini. Okay, objek 3, 4. Okay, 3, 4 yang warna biru ni warna biru ni atas ni. Okay, pantulan pada X. Maksudnya sekarang paksi X tu sebagai pantulan, garis pantulan. So cara senang kita lukis garis ataupun apa panggil? Garis renjang. Garis renjang. Okay, sebab paksi X sekarang
sebagai paksi pantulan. So kita lukis garis renjang yang berserenjang kepada paksi X. Okey. Ingat paksi X sekarang sebagai paksi pantulan. Okey, so sekarang kita boleh cuba kira. Okey, so daripada titik tu ingat empat petak kecil. Empat petak kecil tu sebagai satu unit. Okey, so cikgu kira 1 2 3 4. Okey, so maksudnya 4 unit. Okey. Dari paksi pantulan, okey, objeknya 4 unit. So nak lukis image bagi 3 4 adalah 4 unit jugalah. 1 2 3 4. Okey, so maksudnya titik biru kita berada di sini. Okey, so ini koordinat dia adalah apa koordinat dia tu? 3 negatif 4. Okey, 3 negatif 4. Okey, so seterusnya kita tengok yang ketiga tu dalam jadual yang ketiga. Masih lagi 3 4. Okey. Titik warna biru. Okey, kita pantulkan pada paksi Y. Okey, maksudnya sekarang paksi Y sebagai paksi pantulan. So kita lukis garis serenjang. Okey, daripada titik 3 4 ke paksi pantulan. Paksi Y lah, paksi pantulan. Okey, sampai situ. Okey. So, kita kira jarak dia. Okey, kira jarak dia. Sekejap, lupa nak tukar. Okey, 1 2 3. Okey, so 3 unit Maksudnya untuk image pun 3 unit lah. 1 daripada paksi pantulan, 2 3. So dekat sini warna biru. Okay, kat sini. So apa dia punya koordinat tu? Negatif 3 4. Okay, negatif 3 4. Okay, so sebelum cikgu mula kepada yang garisan yang titik orange tu, okay, titik negatif 3 5. Okay, cikgu nak awak perhatikan asalnya daripada titik 3 4 objek. So bila kita pantulkan pada paksi Y, apa nilai yang sama tu pada koordinat tu? Sekarang paksi Y, pantulkan pada paksi Y. Apa nilai yang sama? X ke Y? I. Nilai Y yang sama kan? 4. Maksudnya bila dipantulkan pada koordinat dipantulkan pada paksi Y, so nilai Y yang sama. So tengok pula yang dipantulkan pada paksi X, so nilai mana yang sama? Nilai X kan? 3 3. So maksudnya bila nilai X tu sama, paksi pantulan adalah paksi X. Okay, so nanti ada soalan, sebab tu cikgu tanya. So nak tengok kamu faham ke tidak. Okay, so tengok yang titik orange tu, negatif 3, negatif 5. Okay, kita pantulkan pada paksi X. So paksi X sebagai paksi pantulan So kita lukis garis serenjang. Okay, bermula dengan titik 35, lukis garis serenjang. Okay. Okay, so cikgu kira. Okay, cikgu kira 1 2 3
4, 5. Okay, so 5 unit. Maksudnya 5 unit jugalah untuk image dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so titik orange tu ada dekat atas ni. Dekat sini. So apa dia punya koordinat? Koordinatnya adalah negatif 3, 5. Okay, negatif 3, 5. Okay, so seterusnya yang terakhir, negatif 3, negatif 5, pantulan pada paksi Y. Oh, lupa. Kita tak tulis dekat sini. Yang 3, 4 tadi, paksi X, 3, 3, negatif 4. Yang ni pula, negatif 3, 4. Yang ni kita buat negatif 3, 5. Okey, yang terakhir, jika pantul pada paksi Y. Okey, so lukis garis renjang yang berserenjang dengan paksi Y. Sebab sekarang paksi Y sebagai paksi pantulan. Okey, so cikgu akan kira 1, 2, 3. Okey, so 3 unit 1, 2, 3. Okey, so dekat sini. So apa koordinat dia? 3, negatif 5. Okey, 3, negatif 5. Okey, so sama juga bila titik orange dipantulkan pada paksi Y, so nilai yang sama adalah Y lah. 3, negatif 5 tu, sorry. Negatif 3, negatif 5. Okey, so titik yang sama adalah Y. Kalau pantul pada paksi X, koordinat yang sama adalah X. Okey, so next. Okey, so ini contoh 15. Kita nak memerihalkan. Okey, apa maksud memerihalkan? Okey, memerihalkan ni kalau translasi, kalau awak ingat translasi, cara perihalan kita ada dua. Yang pertama, ni yang kedua lah, vektor translasi. Okey, kita tulis dalam bentuk AB tu. Ingat lagi Okey, yang kedua kita tulis pergerakan dia. Bergerak, okey, titik objek ke ataupun titik tu, okey, objek apa-apa bergerak ke kanan 5 unit. Contoh. Okey, maksudnya kita ada arah dan jarak. Arah dan jarak. Okey. Kemudian dan ke bawah 5 unit. Contoh, maksudnya tadi untuk A, sekarang untuk B pula ke bawah 5 unit. So kalau dari segi vektor translasi dia, 5 unit ke kanan adalah 5 positif. Kemudian 5 unit ke bawah negatif 5. Okey. So itu adalah perihalan, memerihalkan translasi. Okey, itu memerihalkan translasi. So sekarang kita nak memerihalkan pantulan. Okey, so tengok dekat sini. Okey, A kita nak memerihalkan tu dengan huraian sama. Dia minta perihalkan atau huraikan. Sama. So awak kena buat macam ni So, yang pertama sekali tengok apa itu, yang mana paksi pantulan. Yang mana paksi pantulan. So dekat sini A, paksi pantulan adalah pada paksi X. Okay. So dia bagi kita M objek, M prime, okay, itu adalah image. Okay, M objek dan M prime adalah image. So
tengok penyelesaian dia. Objek M yang dipantulkan pada paksi X. Itu sahaja. Okey, objek M yang dipantulkan pada paksi X. Simple sahaja. Maksudnya tengok objek kat mana, image kat mana, okey, paksi pantulan dia apa. Itu sahaja. Okey, B pula. Okey, paksi pantulan dia adalah pada paksi Y. So, objek M dipantulkan pada paksi Y. Okey? So, kita macam menghuraikan lah dari segi ayat. Okey, seterusnya. Okey, contoh 16. Lukis image bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Okey, so dia dah buat dah kat kita. So, LM tu adalah paksi pantulan. Tadi cikgu dah ajar macam mana, so tak perlu baca lah dekat sini langkah-langkah tu. Okey, so caranya sama macam yang cikgu ajar. Okey, so next. Okey. Sekejap cikgu tengok ada berapa lagi. Okey. Okey, so nombor 4. Okey, A, B, C, D. A prime, B prime, C prime, D prime. Yang tu merujuk kepada yang mana? Yang ni yang warna hijau. Okey. Yang warna hijau tu adalah image bagi yang warna merah. Maksudnya yang merah tu objek. Okey. A, B, C, D objek. Yang hijau tu image. Okey, di bawah suatu pantulan. So, dekat mana pantulan dia ni? Dekat mana pantulan dia ni? Kalau awak confuse kan? Guna pembaris. Buat garis serenjang. Maksudnya, sambungkan titik-titik pada buat garisan pada titik-titik yang sama. Tu titik yang sama. Ini titik yang sama. Okey, kemudian ini pun titik yang sama. Cikgu lukis dia apa? Dia belok sikit tu. Lukisan ni besar. Okey, so maksudnya garisan ni dia akan bertindih dengan yang atas tu. Sebab dia pada garis renjang yang sama. So bila dekat situ, kita tengok pada titik 2 ni je. Okey, titik 2 ni. Okey, maksudnya kita tengok jarak dia berapa ni? 1, 2. Okey. So maksudnya jarak dia 2. Paksi simetri mesti berada di tengah-tengah antara 2 unit tu. Maksudnya jaraknya mestilah 1 lah kan? So paksi simetri tu berada di mana? Di sini. Di garisan ni. Ni paksi simetri dia. Okey, ini paksi simetri dia. Garisan tu. Okey, sebab kita tengok dia mesti sama. Okey, mesti sama jarak dia. Okey? Okey, so kita dah dapat paksi simetri. Paksi pantulan. Ya, okey. Boleh. Okey, so itu adalah paksi pantulan. Okey, so sekarang kita dah jumpa paksi pantulan. Okey. Sebab soalan dia tentukan koordinat image bagi titik objek PQRS menggunakan paksi pantulan yang sama. Okey, so kita dah jumpa paksi pantulan. Mana P? Okey, P dekat atas ni P. Okey, P. Daripada P 2 unit ke kiri lah. Okey, 2 unit. So maksudnya untuk image dia pun 2 unit. So dekat sinilah image P. So cikgu guna warna biru. Okey, image P. So titik kat situ tuliskan P prime. Okey, P prime. P koma atas tu P image.
Okay, next kita cari titik Q. Q dekat mana? Bawah tu. Okay, Q tu. Okay, terus kepada pasti pantulan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 unit. Daripada paksi pantulan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dekat sini so tuliskan Q. Okay, so P tadi Q prime. Okay, P prime tadi apa koordinat dia? Apa koordinat dia? Negatif 1, 7. Betul? Negatif 1, 7. Dia bukan suruh pindahkan je, dia minta tuliskan koordinat image. Okay, so Q kita dah dapat Q image. Okay, Q image dia negatif 4, negatif 2. Okay, so kita teruskan cari R pula. R dekat mana? Okay, R dekat dia je. Okay, so ingat mesti paksi pantulan yang sama. So daripada R 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 unit 1, 2, 3, 4. So titik R di sini. R prime. So R prime tu apa? R image dia koordinatnya adalah 5, negatif 3. Okay, so next PQRS. Okay, S dekat atas. Okay, S. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 7 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dekat sini. Titik S prime. Okay. So S image kita tu dia punya koordinat adalah 8 berapa tu? 7. 8, 7. Okay, hebat. Dah siap. Allah, hilang. Okay. Setakat ni okey ke kat sini? Cikgu bagi latihan sampai sini kan? Ada satu lagi last. Dan habis ni. Okay, Suraya okey. Okay, good. Okay, ni yang terakhir. Ni senang je. Okay, lukis paksi pantulan bagi gambar ajar berikut. So tengok. Okay, so ingat pantulan tu dia punya sifat bentuk sama, saiz sama. Yang penting orientasi dia songsang. Maksudnya dia mesti cermin di tengah-tengah. Cermin tu maksudnya paksi pantulan di tengah-tengah. Jarak dia antara image dan objek mesti sama untuk setiap titik. So titik yang paling dekat dekat sini adalah titik ni. Okay, yang cikgu buat warna merah, warna biru. Okay, dua titik tu paling dekat. Maksudnya jarak dia mesti tak sampai 1, separuh lah. Okay, so kita boleh agak lah dia punya paksi pantulan mesti di tengah-tengah ni. Okay, paksi pantulan mesti di tengah-tengah. Macam tu. So bila dah lukis jangan lupa tuliskan paksi pantulan. Okay. So B lagilah senang. Tengok jarak dia. Okay, titik yang kita pilih adalah titik
Yang paling senang ni. Ni 2 ni. Okay. So tengok jarak dia 2. Maksudnya kalau paksi pantulan mestilah jaraknya membahagi sama kan. So tengah-tengah tu mesti paksi pantulan. So kita lukislah. Okay, so dah lukis. Okay, kita buat anak panah macam tu. Paksi pantulan. Okay, dah siap. So dalam rajah sebelah M image ialah image bagi M. Dan tentukan koordinat P prime di bawah paksi pantulan yang sama. Okay, so dekat sini, okay, bergantung pada M dengan M image, kita kena cari dia punya paksi pantulan dulu. So paksi pantulan adalah di tengah-tengah ni kan. Okay, so bila kita dah tahu paksi pantulan dekat mana, kita boleh jawab yang P lah. Okay, so kita jawab yang P pula. P tu merujuk kepada paksi pantulan yang sama. Okay, paksi pantulan yang sama. So tengok jarak dia. P 1 2. Okay, so 1 2 dekat sini lah. P prime, P image. Okay, so dia nak koordinat. So koordinat dia apa? -3, -1. Itu sahaja. Okay, so maksudnya dia bagi soalan lain. Okay, awak cari paksi pantulan, kemudian guna paksi pantulan tu untuk dapatkan koordinat P image. Okay, ni samalah penerangan dia. Okay, so tengok tadi cikgu tak lukis kan garis serenjang. So kalau awak dah mahir tak perlu lukis tak apa. Tapi kalau nak lukis juga garis serenjang pun tak ada masalah. Okay, daripada P lukis garis serenjang. Okay, tak kisah panjang mana. Okay, so tengoklah 2 unit. So 2 unit. So dekat situ. Okay. Okay, so next. Okay. Dah nak habis masa, rasanya tak perlulah kot yang ni. Yang ni kalau masih lagi ada masa lebih, kita akan buat revision. Okay, so setakat ni